Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, saya rasa inilah satu perkara yang sangat penting untuk kita bincang-bincangkan, untuk kita mengingatkan. Inilah yang Allah sebut, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah kerana dengan pesan-pesan, ingat itu boleh memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Sebab tuan-tuan, kita takut benda yang tak biasa jadi biasa, Datuk ya, dalam hidup kita ni. Kita tengok cerita-cerita yang ada tahayul, yang ada khurafat, yang misteri-misteri yang boleh mengganggu akidah dan kepercayaan kita, sehingga kan cerita sihir, cerita bomoh yang tak betul, dewa-dewi, hantu, gaib, macam-macam ni menjadi perkara seronok pula bagi masyarakat kita ataupun anak-anak kita. Sehingga kan kalau ada pilihan rancangan, maka itulah sudah tentu yang menjadi pilihan berbanding nak dengar cerita-cerita yang dianggap berat macam ni. Perbincangan-perbincangan yang dianggap perbincangan yang tinggi seumpama ini. Sedangkan dia adalah suatu perkara yang sangat asas. Cerita percaya kita sehingga yakin dan sehingga tidak ada keraguan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ada juga cerita gaib. Nabi mengajar kepada kita percaya kepada Allah, nampak ke? Tak nampak. Percaya kepada hari akhirat, nampak ke? Tak nampak. Berlaku kiamat, nampak ke? Tak nampak. Tapi mengapa orang Islam boleh yakin dan percaya? Ini yang nak kita kembalikan. Perkara yang gaib, perkara yang tak nampak itu, yang benar, yang patut kita percaya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam rukun iman kita. Di situlah tauhid dan di situlah konsep tawakal yang kita ajar anak-anak kita daripada kecil, tuan-tuan. Sebab itu ibu-ibu kalau duk perhati cerita-cerita tu, duk nampak terbang-terbang dewa-dewi lah macam-macam semua keluar, kita tak boleh duduk diam mulut katuk. Kita kena cerita ke anak-anak kita, ini tak betul dalam ajaran kita, tak ada macam ni. Ada malaikat tapi tak nampak. Itu benar. Jangan sehinggakan kita percaya kepada perkara-perkara seumpama itu yang Allah sebut di dalam surah Ibrahim, tuan-tuan. Ayat 12, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Maka bertawakallah orang-orang yang bertawakal itu. Sehingga kan kata Rasulullah, bentuk keyakinan yang jitu kepada Allah. Sehingga lahirlah konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kau beriman kepada Allah dengan tauhid yang hebat seolah-olah kau nampak Allah. Kau nampak Allah. Kalau kau tak nampak Allah, apa yang kau nak yakinkan? Kau yakinkan Allah nampak engkau. Inilah perkara-perkara yang kita perlu ingat kembali. Dan kalau kita lihat kepada asas ajaran Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk masyarakatnya yang jitu, tuan-tuan, yang begitu hebat, tuan-tuan, yang lahir daripada itu bukan sekadar akidahnya, tetapi juga amalan-amalannya. Dan kegemilangan tamadun Islam adalah bertapak kepada akidah yang dibentuk 13 tahun di Mekah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i. Dia kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara perkara yang baik bagi orang Islam itu ialah dia meninggalkan apa yang tak penting bagi dia, apa yang tak perlu bagi dia, apa yang tidak ada kena-mengena bagi dia. Kecuali, tuan-tuan, kalau kita kata kita tengok kerana kita nak tahu apa sebenarnya menjadi amalan masyarakat kita. Kita tidak boleh melarikan diri kita sama sekali daripada keadaan ini kerana dia berlaku dalam suasana masyarakat kita. Kita nak tahu apa yang jadi seronok masyarakat kita ni. Kita nak tahu. Yang daripada situ kita boleh mendekati masyarakat kita. Nah, tuan-tuan, kalaulah kita tahu bahawa percaya pada benda-benda gaib yang karut-marut itu boleh menarik dan memesongkan akidah kita sampai kepada akhir yang disebut oleh Datuk tadi, syirik wa iyazubillah. Takut sangat, tuan-tuan. Maka ubahlah, perbetulkanlah, kerana setiap panca indera kita ini ada tanggungjawabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak boleh nak kata ikut suka lah. Main suka-suka je, tak ada benda lah. Tak bolehlah begitu tuan-tuan. Beginilah Islam meletakkan asas yang begitu hebat dalam diri manusia itu. Nanti kata Allah, telinga kamu, mata kamu, tangan kamu, seluruh anggota kamu akan ditanya tuan-tuan. Bahkan di hari akhirat kelak disebut di dalam hadis Rasulullah, tak gerak kaki kita. La tazulu qadama 'abdin hatta tus'alu an arba'. Tak gerak nanti kaki kita kecuali Allah nak tanya kita akan 4 perkara. Antaranya an umrihi fi mafnahu. Umur kita mana kau gunakan? Apa kau buat? Ilmu kita apa yang kau berlakukan? Harta kita ke mana kita belanjakan? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Itu bomoh yang mengarut-ngarut ni pengurusi. Nak ingatkan yang tuan-tuan nasib yang mengarut ni, kita ingatkan balik itu rezeki kita dapat tak halal tuan-tuan, bahkan dosa-dosa besar antaranya. Termasuk dalam perkara dosa besar akan ditanya oleh Allah. Takut tuan-tuan, nanti kata Rasulullah, bukan sekadar darah daging kita tak halal, duk nadahlah tangan minta doa dengan Allah macam-macam dalam masa yang sama, dengan bomoh pun ia juga. Dengan Tuhan nadah juga. Kata Rasulullah, ya Sa'ad, bila Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, apakah perkara yang boleh memakbulkan doa? Ya Sa'ad, atib mata'amak tustajabu da'watak. Tengok apa yang kau makan. Rezeki kita, duit kita, ke mana kita lakukan tuan-tuan? Tustajabu da'wat. Betulkan apa yang kita makan, rezeki kita dari mana kita dapat. Maka barulah doa kita itu dimakbulkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, kita memang baca Rasulullah menceritakan tentang akidah, supaya manusia ini di awalnya buang kepercayaan jahiliah. Yang kita duk percaya hari ni tuan-tuan dah dicerita oleh Rasulullah dulu. Hak tahayul, hak khurafat buang. Wa'arid 'anil jahilin disebut dalam Al-Quran. Tinggalkan amalan-amalan jahiliah. Yang diceritakan kepada kita adalah cerita-cerita akidah yang kuat, seperti Bilal bin Rabah yang ditimpa dengan apa pun, tak nampak Tuhan tapi sebut Ahad, Ahad tuan-tuan. Rasulullah SAW apabila ada orang yang sakit datang pada baginda, ada riwayat mengatakan Rasulullah membacakan Fatihah kepada air dan minta diberi kepada orang yang sakit itu, dan kemudiannya dengan berkat bacaan Rasulullah dengan Al-Fatihah dibantu oleh Allah, turut sihat orang itu tuan-tuan. Tapi kalau kita hari ini sampai keadaan bomoh tu pun kita tak boleh nak baca betul tak betul, yang kadang-kadang zahirnya pun boleh nampak tuan-tuan. Orang datang kata saya ni banyak dosa, saya nak bersihkan diri saya daripada dosa. Macam mana cara nak bersihkan diri daripada dosa pun jumpa bomoh tuan-tuan. Bukan bertaubat kepada Allah. Bomoh dok kata kena mandi. Mandi bunga, mandi air perigi, mandi kena mandi dengan tok bomoh sekali, baru dosa tu hilang. Pun kita ikut juga. Benda-benda yang macam ni pun yang terlalu asas pun kadang-kadang tuan-tuan kita baca dalam surat khabar macam-macam sehingga hilang kehormatan dan sebagainya. Percaya dengan bomoh itu boleh memperbaiki penyakit dan sebagainya pun kita percaya. Mengapakah jadi begitu? Sebab itulah asas tauhid itu penting tuan-tuan. Asas yakin kepada Allah itu penting. Dan di sebalik daripada itu tuan-tuan, seperti yang dah Datuk sebut tadi, bagaimana kita melihat Allah itu sebagai anugerah dan nikmat kita, yang kita zikir, yang kita baca la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kata tidak ada ilah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Baginya segala kekuasaan, baginya lah segala pujian, dan baginya lah segala-galanya tuan-tuan. Kita baca banyak-banyak, moga-moga itu menyerap di dalam hati kita. Bahkan juga sebagai manusia ya tuan-tuan, kadang-kadang memang kita tidak dapat nak membezakan. Ya, kadang-kadang kita sendiri pun bimbang, kita sendiri pun dalam keadaan yang pelbagai. Sebab itu kalau kita lihat doa Khalifah Sayyidina Abu Bakar yang meminta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberi hidayah kepadanya. Begitu juga Rasulullah memberi hidayah, menunjukkan mana yang baik, mana yang buruk.
Antaranya tuan-tuan, yang tuan-tuan juga baca, yang kita petik daripada kitab Ihya Ulumuddin misalnya. Bila mana Sayyidina Abu Bakar berdoa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan mana yang hak, yang benar itu benar, dan anugerahkan kepada kita supaya ikut yang benar. Berdoanya Sayyidina Abu Bakar, wa arinil batila batila warzuqni ijtinabah. Tunjukkan mana yang batal, yang salah itu salah, dan anugerahkan kepada kita untuk menghindarkannya. Wala taj'alhu mutasyabihan 'alayya fatsbi'ul hawa. Dan jauhkanlah tuan-tuan, jangan jadikan benda-benda yang samar-samar itu menyebabkan kita mengikut hawa nafsu kita. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita minta kepada Allah SWT berbekalkan ilmu yang betul, berbekalkan kepada kefahaman yang betul tentang tauhid dan tawakal. Kita berdoa kepada Allah, moga dijauhkan daripada perkara-perkara mistik. Kalaulah kita mendengar, kalau kita menonton rancangan ini dan kita faham apa yang dibincangkan ini tuan-tuan, pertama, kita istighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, taubatlah. Kita jangan lagi ikut benda-benda macam ni. Dan kalau kita ada sesuatu yang kita tak pasti, tanyalah kepada ustaz-ustaz mereka yang berkenaan supaya dapat membantu kita. Yang keduanya tuan-tuan, Islam ini mengajar kita konsep cegah sebelum parah, yang dinamakan sebagai kaedah fiqhnya saddu zara'i. Apa-apa pun tuan-tuan, cegah sebelum parah. Kadang-kadang kita nampak jumpa pomoh, kadang-kadang kita nampak hanya tengok cerita-cerita hantu dan sebagainya. Kadang-kadang kita nampak percaya kepada tahayul lah, benda-benda semua tu ya. Tetapi itu semua memberi makan kepada jiwa tuan-tuan. Kita minta maaf cakap, kalau makan untuk makanan, kita sangat teliti. Makan untuk perut, kita sangat teliti tuan-tuan. Kalau orang makan nasi kerabu ya doktor, tak ada budu bukan nasi kerabu kata. Kalau makan laksa Johor, minta maaf Datuk, itu orang Johor ya Datuk. Kalau tak ada sambal belacan, tak jadi laksa Johor. Tapi kadang-kadang kita terlupa apa yang kita beri makan untuk jiwa dan hati kita. Apa yang kita pandang, apa yang kita baca, apa yang kita percaya, kadang-kadang kita lupa. Sebab itu tuan-tuan, konsep cegah sebelum parah ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kan-nahlah ta'kulu tayyiban wa tasna'u tayyiban wa iza waqa'at 'ala 'udin lam taksirhu. Ini kekuatan orang yang beriman. Orang yang beriman macam lebah, kata Rasulullah. Dia makan benda yang baik-baik. Sebab itu orang Islam kalau nak baik hujungnya, dia mesti perkara yang dia dapat. Apa sahaja input kita tu, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita kawan, ya, atau Quran kita ada, ilmu yang kita dapat, apa saja yang masuk kepada orang Islam itu mestilah dijaga supaya baik. Termasuklah media dakwah. Dakwah dengan cara media tuan-tuan, itu juga adalah kesan yang besar kepada masyarakat kita. Bila makan benda yang baik, tasna'u tayyiban, nanti dia keluarkan produk hasil yang baik. Macam lebah keluarkan madu yang baik sebab dia dapat barang makan yang baik. Dan bila dia baik tuan-tuan, dia tidak memudaratkan. Idza waqa'at 'ala 'udin lam taksiru. Kalau dia hinggap atas kayu, dia tidak akan pecahkan, tak akan robohkan, tak akan jatuhkan. Itulah konsep yang dah diajar pada kita. Jadi cari apa yang baik, masuk baik, usahakan yang baik. Barulah yang baik itu akan menyumbang kepada produk yang baik, hasil yang baik, keluaran yang baik. Baik anak, baik kita, baik kerja, baik produk, baik apapun ya tuan-tuan. Akhirnya bila dia baik dan dia keluarkan yang baik, dia tidak mudah memudaratkan atau dimudaratkan.